Saya fikir saya akan membaca sebuah cerita tentang seorang wanita yang melibatkan diri dalam dunia politik, dan perjalanan karier politik wanita itu penuh dengan liku, penuh dengan tuhmah, fitnah, macam itulah. Okey, dan bagaimana dia jatuh bangun macam tu. Tetapi rupanya saya silap. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Okey, hari ini saya ingin berkongsi dengan anda bahan bacaan saya yang berjudul Perempuan Politikus Melayu hasil karya Faizal Tehrani, terbitan Gubuk Press. Karya Faizal Tehrani Perempuan Politikus Melayu, dia lebih bercerita tentang seorang lelaki yang seorang jurnalis yang bernama Irfan, yang mana dia cuba menulis tentang seorang perempuan simpanan seorang ahli politik Melayu. Okay, dan sewaktu dia mengumpulkan bahan-bahan penulisannya, malah menemui perempuan tersebut, perempuan simpanan ahli politik tersebut, untuk orang kata sebagai penulis dia perlukan satu benda hidup untuk dijadikan role model ataupun gambaran watak yang lebih tepat, yang lebih real untuk penulisan dia menjadi hidup dan cerita-cerita sebenar yang boleh diolah dalam bentuk fiksyen. Okey, jadi cerita ini memang berkait tentang Jenny, perempuan simpanan seorang ahli politik Melayu, yang mana dia tidak hanya terfokus kepada Jenny itu sahaja atau ahli politik itu sahaja, tetapi cerita ini dikembangkan dengan menaikkan isu-isu semasa tentang kemiskinan, kesusahan, penindasan yang dilakukan oleh ahli politik atau orang yang memegang kuasa di satu-satu kawasan yang telah mengundi dia. Okay, yang bagaimana orang kampung menghadapi fitnah, pertuduhan bila mereka cuba memperjuangkan hak mereka sendiri, iaitu rampasan tanah bendang mereka, tanah tapak rumah mereka oleh wakil rakyat yang telah mereka sendiri pilih. Dia menggunakan cara yang sangat licik untuk mendapatkan tanah-tanah tersebut. Rezeki yang satu-satunya sumber rezeki yang orang kampung tu bergantung kepadanya. Okay, dan bukan itu sahaja, yang lebih membuatkan cerita ini menjadi dalam memberi kesan kepada kita yang membacanya, bila mereka yang memperjuangkan hak mereka sendiri ini tertangkap lalu dipenjarakan, dan di dalam penjara itu dibayangkan dengan satu keadaan yang sangat teruk, yang sangat jijik, yang bagaimana nak bersolat pun mendapat kekangan-kekangan dengan keadaan yang begitu kotor, dengan halangan-halangan lain dan kemudian dengan yang lebih pelik lagi, yang tertangkap ini adalah seorang balu yang telah kematian suami. Okey, dan kehilangan seorang anak lagi. Dan anak dia pula yang tinggal, yang sewaktu dia ditangkap masuk dalam penjara tu pula, kerana memperjuangkan hak sawah bendang dia tu, anak yang ditinggalkan tu seorang anak normal dan seorang anak yang kurang upaya, yang tidak sihat sepenuhnya lah. Okay? Jadi kita macam bagaimana seorang yang punya harta, punya sumber rezeki, tiba-tiba diganggu oleh kuasa-kuasa politik ni. Okay, kita jadi macam nak marah, kita rasa macam geram. Kita tertanya, di mana keadilan? Dan kenapa tak ada satu-satu pihak pun yang bangkit untuk memperjuangkan keadaan orang-orang yang tertindas ni, yang tak tahu pasal undang-undang, yang tak ada kuasa untuk menjatuhkan manusia-manusia berhati syaitan ni. Okay, kita jadi emosi bila kita baca cerita-cerita macam ni, penindasan macam ni, dan kadang-kadang kita cuba mengaitkannya dengan realiti, dengan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ni. Adakah mereka juga begitu? Dan cerita ni berkait dan berbalik kepada watak utama, iaitu Irfan ni. Irfan ni juga terkait dengan orang-orang yang telah ditindas ni, iaitu orang yang ditindas ni merupakan orang-orang kampung dia, mak ayah angkat dia. Dan tragik kat situ mak ayah angkat dia, sebab Irfan ni adalah anak yatim.
Dan Irfan ini bila dah mengenali perempuan milik ahli politik Melayu tu, perempuan simpanan tu, banyak lagi isu-isu yang dinaikkan. Bagaimana keadaan wanita tersebut. Irfan mengenali watak Jenny, perempuan simpanan seorang datuk ni, untuk tujuan penulisan dia melalui sepupu Jenny itu, iaitu kawan baik Irfan sejak kecil, iaitu Chayin. Dan di sini dinaikkan juga konflik cinta tiga segi. Bukan cinta tiga segi, bersegi-segi, sebab Irfan ni ada wanita lain dalam hidup dia sebelum ni lah. Itu saya tak sentuh lah sebab saya nak fokuskan kepada isu yang lebih besar. Okey, dan bila mereka ni dikaitkan di antara satu sama lain, cerita ni jadi memang sangat menarik. Dan saya lebih tertarik, lebih melekat pemikiran saya terhadap kehidupan Jenny itu sendiri. Sebab setiap watak ni ada masa silam dia. Dan yang lebih terkesan adalah masa silam Jenny itu sendiri. Bagaimana dia menghadapi zaman gelap dia sewaktu dia masih kecil, membawa kepada satu dendam dan menyebabkan dia ingin menjatuhkan orang-orang yang berkuasa. Tetapi pada masa yang sama, dia tidak sedar bahawa dia sendiri sebenarnya telah menjatuhkan diri dia dengan menjadikan diri dia sebagai pemuas hawa nafsu orang-orang yang berkuasa ini. Walaupun pada akhirnya orang-orang ini mendapat balasannya, balasan yang bukan di dunia tetapi melalui satu hentaman kenangan atau memori hitam yang tak akan pernah membuatkan hidup mereka tenang. Okey, dan cerita ini memang sangat bagus, memang sangat best. Isu dia, lepas tu olahan ayat dia semua sangat bagus. Cuma satu yang membuatkan permulaan pembacaan saya terganggu, iaitu penulis tidak meletakkan pembuka atau penutup kata sewaktu dialog. Okay, jadi saya agak macam terkapai-kapai dalam pembacaan saya. Okay, tapi cerita ni keseluruhannya memang saya suka sangat. Okay, sebab ia sesuatu macam orang kata pendedahan terhadap kuasa-kuasa besar yang mengkhianat kepada anak bangsa sendiri. Okay, sekian dulu penjelasan saya untuk Perempuan Politikus Melayu, hasil karya Faizal Tehrani, terbitan Dubo Press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.